perlembagaan 313 NCU 3122 iaitu khusus hubungan etnik. Kami terdiri daripada saya sendiri, Edward Firdaus bin Muhammad Yusof, Ahmad Ikram dan Dr. Hendrik. Jadi untuk pembentangan kali ini ada 5 perbincangan yang akan kami utarakan. Yang pertama adalah konsep pelembagaan. Yang kedua ada jati diri. Yang ketiga pelembagaan membentuk jati diri. Yang keempat usaha ke arah pembentukan integrasi nasional. Dan yang kelima adalah cabaran pembentukan integrasi nasional. Baiklah, yang pertama sekali kita lihat pada konsep pelembagaan. Apa itu pelembagaan ni? Pelembagaan merupakan satu dokumen yang mengandungi susunan peraturan dan undang-undang dasar yang dianggap penting bagi pemerintahan dan pentadbiran sebuah negara. Perlembagaan berperanan menentukan bidang kuasa pemerintahan, bentuk sesebuah kerajaan dan hak-hak rakyat. Contohlah kalau sesiapa ada yang mengambil contohnya perolehan kuasa, mereka tak boleh nak buat sesuka hati mereka. Mereka termaktub pada perlembagaan yang perlu mereka jaga. Okey, jadi kira perlembagaan ni adalah satu undang-undang tertinggi lah dalam negara. Okey, seterusnya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu diubah oleh Suruhanjaya Perlembagaan yang telah dikukuhkan pada bulan Mac 1956, diketuai oleh Lord William Drake, yakni Hakim Mahkamah Rayuan England, dan dianggotai oleh 4 orang hakim dari negara Commonwealth. Negara Commonwealth ni siapa tahu? Siapa boleh nyatakan apa? Kenapa dia gelar negara Commonwealth? Dijajah. Betul. Dia pernah dijajah oleh British. Okey. Jadi kita tengok dekat bawah ni ada 5 gambar, yakni merupakan wakil hakim dari negara Commonwealth. Yang pertama adalah Lord Drake sendiri. Lepas tu ada Sir Eugenius yang merupakan hakim dari Britain. Lepas tu ada Sir William Necker, hakim daripada Australia. Ada Mr. bin Malik dari India dan Mr. Abdul Hamid dari Pakistan. Suruhanjaya ini mengemukakan rangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada bulan Februari yang diadakan di London. Baik, rangka perlembagaan dikaji oleh satu jawatan kuasa yang terdiri daripada 11 orang ahli, iaitu 4 wakil Raja Melayu, 4 orang wakil dari Parti Perikatan, Pesuruhjaya Tinggi British, dan Setiausaha Persekutuan dan Peguam Negara. Rangka perlembagaan kemudiannya dibentangkan dalam satu mesyuarat Majlis Undangan Persekutuan dan diluluskan pada 15 Ogos 1957. Akhirnya perlembagaan telah dikuatkuasakan pada 27 Ogos 1957. Perlembagaan persekutuan yang terkini mengandungi 183 perkara yang terbahagi pada 15 bahagian. Baik, kita tengok perlembagaan sebagai asas pembinaan jati diri. Jadi apa ni jati diri? Jati diri adalah rangkuman nilai, budaya, bahasa, pegangan, fahaman dan pandangan umum sesuatu kaum. Nilai-nilai tersebut membentuk watak dan sifat pribadi, cara berfikir, cara hidup dan penampilan diri yang melambangkan tradisi bangsa dan jati diri kaumnya. Okey, kenapa kita cakap perlembagaan sebagai asas perkembangan jati diri? Okey, dalam perlembagaan persekutuan ni, mereka memelihara elemen tradisi dan elemen identiti negara seperti sistem pemerintahan raja perlembagaan, agama Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan kedudukan istimewa orang Melayu. Unsur-unsur tradisi dan identiti negara dalam peruntukan perlembagaan persekutuan berperanan dalam membentuk rupa bentuk penduduk Malaysia yang berbilang kaum dan mempunyai jati diri yang sangat teguh. Kepentingan sah kaum-kaum di Malaysia adalah dilindungi oleh undang-undang perlembagaan.
Jadi saya berikan satu contoh, yakni bahagian 2 dalam perlembagaan. Bagi perkara 11, setiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada pasal 4. Pasal 4 ni yang menyatakan undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa kepercayaan agama di kalangan yang menganuti agama Islam. Maksudnya agama-agama lain bebas dilaksanakan di negara Malaysia. Tetapi bagi orang Melayu, orang beragama Islam, mereka tertakluk kepada undang-undang perlembagaan untuk mengekalkan jati diri asal mereka. Sebab kita tahu orang Melayu adalah beragama Islam. Jadi contoh macam ajaran-ajaran sesat tu dilarang sama sekali lah. Seterusnya, perlembagaan sangat menjaga jati diri setiap individu, tidak kira bangsa, bagi mengekalkan dan menghormati identiti setiap bangsa di Malaysia. Okay, ada soalan sikit. Okay, soalan 1. Mengapakah pembinaan jati diri merupakan aspek penting terhadap keharmonian negara? Mimi. Ia dapat melahirkan masyarakat yang boleh menerima dan menghargai perbezaan. Sebab negara kita kan ada berbeza kaum, contohnya Melayu, India. Jadinya masyarakat kita akan menerima lah walaupun berbilang kaum. Okey, terima kasih Mimi. Jadi kita tengok jawapannya. Okey, seperti yang Mimi nyatakan tadi, jati diri ini penting untuk kita lahirkan masyarakat yang berfikiran terbuka dan boleh menerima perbezaan dalam kalangan masyarakat. Jadi dengan membangunkan jati diri yang kuat, individu cenderung lebih bersifat terbuka dan menerima perbezaan budaya, agama dan nilai-nilai antara individu, sekaligus keharmonian negara akan terpelihara. Seterusnya saya serahkan kepada Ikra. Terima kasih kepada Aiman berkaitan dengan penerangan tentang konsep pembentukan jati diri melalui perlembagaan. Seterusnya kita lihat berkaitan dengan integrasi nasional. Yang dimaksudkan dengan integrasi nasional adalah proses untuk mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan-kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial, ekonomi dan penempatan dalam sesebuah unit politik. Okey, ini antara usaha-usaha untuk memupuk integrasi nasional yang dilakukan, yang dicetuskan oleh Perdana Menteri kedua kita, iaitu Tun Abdul Razak. Okey, apa yang membuatkan beliau menekankan konsep perpaduan adalah disebabkan terjadinya peristiwa tragedi 13 Mei 1969. Ini antara usaha-usaha yang beliau kemukakan dan masih diteruskan oleh pemimpin-pemimpin sehingga ke hari ini. Okey, antaranya pada tahun 1970 beliau memperkenalkan dasar ekonomi baru yang merupakan satu program sosio-ekonomi di Malaysia yang diperkenalkan dalam rancangan Malaysia Kedua oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak lah. Yang kedua, beliau menekankan dasar pendidikan kebangsaan yang terkandung dalam Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957. Seterusnya, berlaku proses semakan semula Ordinan yang menghasilkan Penyata Rahman Talib 1960. Kemudian dimaktubkan sebagai Akta Pelajaran 1961. Tidak ketinggalan, beliau juga menekankan tentang dasar kebudayaan kebangsaan yang digubal dan diperakui melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan pada 1971 yang dirasmikan oleh beliau sendiri di UM. Jadi kita lihat dengan lebih lanjut lagi, apakah tujuan dasar ekonomi baru yang diperkenalkan. Tujuan yang pertama adalah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi antara semua kaum
dan semua wilayah dalam Malaysia lah, semua wilayah dan negeri. Tujuan yang kedua adalah membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Kemudian beliau cuba menyusun semula masyarakat supaya pengenalan etnik mengikut fungsi ekonomi. Dan yang terakhir adalah bertujuan untuk memupuk perpaduan negara melalui pengagihan pendapatan dan peluang ekonomi yang sama dalam kalangan semua rakyat Malaysia. Okay, seterusnya kita lihat kepada dasar pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan kebangsaan pada waktu tersebut menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi. Okay, benda ni tak berlaku pada hari ini sebab bila kita lihat ke semua IPT memang menggunakanlah bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar atau bahasa utama untuk belajar. Kemudian yang kedua, menyediakan sukatan pelajaran dan peperiksaan yang seragam kandungannya untuk semua sekolah di Malaysia. Kalau di sekolah rendah mungkin berbeza sikit lah, tapi untuk peringkat sekolah menengah dan juga soalan sijil pelajaran Malaysia semuanya seragam. Okey, dan yang ketiga, melaksanakan kegiatan co-curriculum. Okay, kemudiannya Pelan Pembangunan Pendidikan 2001 hingga 2010, yang terkini 2013 hingga 2025. Walaupun matlamat pendidikan nak melahirkan masyarakat yang seimbang dari segi garis, tapi asasnya ataupun secara tak langsung pendidikan masih lagi kita cuba memupuk elemen-elemen perpaduan kepada pelajar-pelajar kita. Okay, kita lihat satu video. Kita lihat satu video yang berkaitan dengan pemupukan amalan perpaduan oleh seorang guru di sebuah sekolah. Saya dari dulu. Selamat pagi semua. Sebab saya dapat jumpa dengan macam-macam jenis perangai. Ada yang peramah, ada yang suka melawak, dan ada yang tak pasti jika mereka akan diterima. Budak seorang ni selalu jauhkan diri, walaupun dengan saya, cikgu dia. Soalan macam ni pun silap juga. Belajar ni memang lemah dalam bahasa Malaysia. Susah lah. Tapi saya nampak dia ada potensi. Jadi, selagi saya mengajar di sini, saya bertekad untuk membantu dia. Daripada seorang yang mengajar, kali ini saya pula yang diajar. Hari ni sebenarnya tambah cikgu ya? Lama-kelamaan, saya dapat rasakan jurang antara kita semakin rapat. Akhirnya ada juga perubahan. Tapi mungkin diperlukan sikit masa lagi. Sebagai cikgu, syukurlah kerana mereka yang banyak mengajar saya. Tapi dari budak yang bernama Kazan ni, saya mendapat pengajaran paling berharga. Kazan, 再笑一次好吗？ Nama saya Cikgu Oti, dan ini kisah saya. Okey, daripada video yang kami tayangkan tersebut, apa nilai-nilai yang kita boleh ambil
pengajaran lah kita sebagai seorang guru. Kita mengajar bukanlah hanya untuk dia cemerlang dalam peperiksaan, tapi nilai-nilai yang kita tekankan untuk masa depan negara. Okey, saya nak tanya pendapat seseorang lah berkaitan dengan video ni. Apakah peranan besar yang guru ni mainkan untuk memupuk elemen perpaduan terhadap pelajarnya? Siapa nak bagi pandangan? Okey, boleh. Kak Aina. Berdasarkan video tu, antara langkah atau peranan guru tu dia nak perpaduan tu, salah satunya yang saya nampak adalah dia belajar bahasa Cina untuk dia nak rapatkan jurang antara dia dengan pelajar tu. Walaupun dia tak pandai bahasa Cina, tapi dia belajar untuk pelajar dia. Okey, betul ke? Ada ke dalam video tadi? Ada kan? Okey, boleh satukan kepada Aina. Okey, kita teruskan dengan usaha yang terakhir yang dilaksanakan oleh kerajaan adalah dasar kebudayaan kebangsaan. Pembentukan secara beransur-ansur satu kebudayaan nasional yang merangkumi unsur-unsur yang baik daripada berbagai kebudayaan yang terdapat di negara kita dengan berasaskan kebudayaan asli tempatan. 3 prinsip yang ditetapkan sebagai dasar kebudayaan kebangsaan. Yang pertama, kebudayaan kebangsaan Malaysia hendaklah berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini, asal Asia Tenggara lah. Okey, yang kedua, unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar boleh diterima menjadi unsur kebudayaan kebangsaan. Sebagai contoh, kita menerima banyak pengaruh budaya daripada pengaruh Cina, India dan juga Arab. Okay, dan yang terakhir, Islam menjadi unsur penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Okay, jadi ada 2 soalan berkaitan dengan apa yang saya bincangkan tadi. Okay, soalan yang kedua, jelaskan 3 dasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam membentuk integrasi nasional. Okey, jadi saya nak Divya jawab. Jelaskan 3 dasar yang telah dilaksanakan tadi, telah kami bincangkan tadi. Okey, dasar yang pertama ialah dasar ekonomi baru. Dan penjelasan dia adalah untuk mewujudkan keseimbangan dan mengagih pendapatan negara secara sama rata lah. Okey, boleh terima. Okey, yang kedua. Yang kedua ialah dasar pendidikan kebangsaan yang diguna pakai dalam pelajaran kita untuk menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Okey. Dan yang ketiga ialah dasar kebudayaan kebangsaan, iaitu yang memaparkan keunikan setiap kaum di Malaysia. Okey, betul ke? Okey, betul. Beri tepukan kepada Divya. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Okey. Sebagai seorang guru, apakah langkah-langkah yang boleh dilaksanakan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan pelajar? Okay, jadi saya nak Iqbal Adib lah bagi satu. Apakah peranan guru dalam memupuk perpaduan? Sebagai seorang guru, saya akan menanamkan nilai ekonomi yang dapat menyatupadukan semua kaum. Okey, betul. Okey, yang kedua, Loh. Langkah aktiviti PDP yang menerapkan semangat patriotisme secara berterusan. Okey, boleh diterima. Okey, beri tepukan kepada Loh dan juga Adib. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Logan untuk meneruskan. Tangan. Okay, seterusnya terdapat beberapa cabaran dalam hubungan etnik. Kita sebagai rakyat Malaysia, di Malaysia ini terdapat beberapa etnik. Contohnya Melayu, Cina, India dan sebagainya. Dalam hubungan etnik, cabaran yang dominan adalah 4. Di sini adalah ketidakseimbangan ekonomi, politik identiti, diskriminasi dan ketidakadilan, perbezaan kebudayaan dan agama.
bagi pertama sekali adalah ketidakseimbangan ekonomi. Terdapat ketidakseimbangan ekonomi antara kumpulan etnik di Malaysia, di mana sesetengah kumpulan etnik mungkin menghadapi kesenjangan dalam akses kepada peluang ekonomi yang adil. Ketidakseimbangan ini boleh menyebabkan perasaan tidak berpuas hati dan ketegangan antara kumpulan etnik. Sebagai contoh, terdapat beberapa perasaan bahawa satu kumpulan etnik menguasai suatu bidang ekonomi, manakala etnik lain dianggap terpinggir. Kedua adalah politik etnik, politik yang mengutamakan kepentingan etnik tertentu dan mementingkan perbezaan antara kumpulan etnik boleh mengeratkan perpecahan dan mencerdaskan perpaduan dalam masyarakat. Politik identiti yang berfungsi etnik boleh menyebabkan cabaran dalam hubungan etnik di Malaysia. Sebagai contoh, politik berasaskan identiti agama dan kebudayaan boleh membawa perpecahan dalam hubungan etnik. Seterusnya adalah cabaran ketiga, iaitu diskriminasi dan ketidakadilan. Diskriminasi terhadap kumpulan etnik tertentu dari segi pekerjaan, pendidikan dan peluang ekonomi masih menjadi isu di Malaysia. Diskriminasi ini boleh merosakkan hubungan etnik dan menghalang pembangunan inklusif dan saksama. Ini boleh dilihat dalam perkara seperti akses kepada pekerjaan, pendidikan, perumahan atau perkhidmatan. Sebagai contoh, diskriminasi dalam kemasukan universiti atau keutamaan untuk suatu kumpulan etnik dalam membuat keputusan. Cabaran lain sekali adalah perbezaan kebudayaan dan agama. Malaysia adalah sebuah negara berbilang budaya yang mempunyai perbezaan budaya dan agama yang setara. Walaupun perbezaan ini adalah rahmat, ia juga boleh menjadi punca ketegangan dan konflik jika tidak diluruskan dengan betul. Seterusnya adalah kesimpulan. Secara tuntas, pelbagai cabaran yang timbul dalam meningkatkan perpaduan kaum dalam negara kita. Pelbagai usaha telah diambil tetapi belum cukup untuk meningkatkan perpaduan kaum yang mudah untuk dilaksanakan. Kestabilan politik dan ekonomi merupakan antara aspek yang bakal menentukan keutuhan perpaduan kaum dalam negara ini. Cabaran meningkatkan perpaduan ini sebenarnya merupakan tugas kita sendiri dalam memastikan pemimpin yang adil dipilih, amalan sikap toleransi serta bertolak ansur dilaksanakan dalam kehidupan harian masing-masing. Bersatu kita teguh, bercerai kita rugi. Seterusnya saya akan tanya beberapa soalan. Soalannya, senaraikan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh negara dalam membentuk masyarakat bersatu padu. Ya ini dua cukup. Dua. Dari cabaran-cabaran yang dihadapi oleh negara dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu, yang pertama ialah ketidakseimbangan ekonomi. Yang kedua, diskriminasi dan ketidakadilan. Betul? Seterusnya, mengapakah ekonomi menjadi cabaran sesebuah negara dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu? Iya, boleh jawab. Ekonomi menjadi cabaran sesebuah negara dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu melalui ketidakstabilan ekonomi yang boleh mencetuskan ketegangan dan perbezaan dalam masyarakat. Betul. Ini adalah jawapan.
Pertama sekali ketidakseimbangan ekonomi, kedua politik dengan identiti sesuatu kaum sahaja, ketiga diskriminasi dan ketidakadilan, dan akhir sekali adalah perbezaan budaya dan agama. Bagi jawapan soalan kelima, pertama sekali berlakunya diskriminasi dalam sektor perniagaan, kedua ketidakadilan ekonomi boleh mencetuskan kebimbangan dan kegelisahan dalam masyarakat. Dan akhir sekali adalah jurang ekonomi yang besar antara golongan kaya dan miskin akan menghasilkan konflik sesama masyarakat. Okey, jadi itu sahaja perkongsian atau pembentangan daripada kumpulan kami. Okey, sekian, terima kasih.